Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini kami akan mengulas sedikit latar belakang kes berkaitan pertikaian gaji antara Kesatuan Pekerja dan Syarikat Nestle. Pertikaian perdagangan antara Kesatuan Pekerja-Pekerja Perkilangan Perusahaan Makanan sebagai The Union dan Nestle Manufacturing Malaysia Sdn Bhd sebagai syarikat dalam hubungan dengan tuntutan gaji sebanyak RM400 dan tunggakan gaji oleh 4 orang boyman antara lebih dikenali sebagai dangdang. Pertikaian perdagangan antara kesatuan dan juga syarikat yang timbul daripada tuntutan kesatuan ini untuk pelarasan gaji 4 orang dandang tersebut di Jabatan Kejuruteraan yang didakwa tidak dibayar sama sekali pelarasan gaji mereka, iaitu sebanyak RM400 sebulan pada tahun 2017. Kesatuan menyatakan bahawa syarikat mempunyai sejumlah 8 orang dandang. 4 lelaki dandang syarikat telah didiskriminasi di mana 4 lelaki dandang ini tidak dibayar pelarasan gaji sekali sahaja pada tahun 2017. Kesatuan menyatakan bahawa hanya 4 lelaki dandang dibayar pelarasan gaji sekali sahaja sebanyak RM400 sebulan. Atas dasar bahawa ini, 4 orang dandang telah dibuat untuk menjalankan tugas tambahan di loji rawatan air sisa. Syarikat yang sebenarnya tidak boleh dianggap sebagai kerja tambahan kerana semasa ketiadaan mereka, lelaki dandang yang didiskriminasi terpaksa memikul kerja yang ditinggalkan di rumah dandang oleh 4 lelaki dandang lain yang bertugas di loji rawatan air sisa. Kesatuan mendoakan pelarasan gaji dan pembayaran sekali sahaja dibuat memihak kepada 4 orang dandang dalam kes ini mulai 2017. Syarikat berpendapat bahawa ia tidak pernah mendiskriminasikan 4 orang pekerja dandang yang kononnya tidak dibayar setelah gaji sebanyak RM400 sebulan sejak 2017 lagi. Syarikat menyatakan bahawa walaupun kesemua 8 pekerja itu adalah pekerja dandang, mengikut perjanjian kolektif antara kesatuan dan syarikat, pada praktiknya 4 orang dandang yang menjalankan kerja tambahan di loji rawatan air sisa sebenarnya adalah lelaki penyejuk ataupun dikenali sebagai chillerman. Manakala 4 orang pekerja yang dikatakan didiskriminasi adalah lelaki dandang sepenuh masa. Undang-undang memerlukan lelaki dandang sepenuh masa yang ditempatkan di rumah dandang untuk menangani sebarang masalah. Manakala lelaki penyejuk pula dibentuk untuk menjalankan tugas lain. Syarikat menyatakan bahawa lelaki dandang dan lelaki penyejuk menjalankan tugas dan fungsi yang berbeza, di mana tugas lelaki penyejuk adalah termasuk kerja tambahan pengawasan berterusan loji rawatan air, maka pelarasan gaji adalah sekali dan kenaikan sebanyak RM400 sebulan pada tahun 2016 dan bukan 2017 seperti yang dinyatakan oleh kesatuan. Syarikat juga berpendapat bahawa rungutan rasmi kesatuan hanyalah dibangkitkan kira-kira 4 tahun kemudian pada tahun 2020 dan kelewatan yang melampau ini jelas menunjukkan bahawa aduan kesatuan adalah suatu yang difikirkan semula. Keterangan kesatuan telah dikemukakan melalui saksinya iaitu UW Encik Mahfuz bin Harun sebagai timbalan Presiden dan bekas pekerja syarikat selama 42 tahun yang juga telah bekerja untuk syarikat sebagai dandang grade 1. Dua saksi memberikan keterangan bagi pihak syarikat dan mereka ialah COW1 Encik Maizul Hazidi Mahadi iaitu pengurus perhubungan, pekerja dan juga pengurus sumber manusia syarikat pada masa itu dan yang mengurus dan menyelia perkara yang berkaitan dengan faedah dan pampasan isu berkaitan dengan kesatuan dan pengurus pekerjaan. Dan COW2 adalah Encik T. Chesin iaitu jurutera perkhidmatan kanan pada 2016 dan fungsi tugasnya adalah termasuk menguruskan aktiviti harian Jabatan Kejuruteraan termasuk operasi pengeluaran kilang. Pertikaian perdagangan telah timbul antara Kesatuan Pekerja Perkilangan Perusahaan Makanan, dikenali sebagai Union, dan Nestle Manufacturing Malaysia Sdn Bhd, dikenali sebagai syarikat. Isu utama melibatkan tuntutan gaji sebanyak RM400 dan tunggakan gaji oleh 4 orang lelaki dan Arif, Kesatuan menyatakan bahawa syarikat mempunyai 8 orang dandang, di mana 4 lelaki dandang telah didiskriminasi, di mana 4 lelaki dandang ini tidak dibayar
pampasan gaji sekali saja pada tahun 2017. Kami percaya bahawa keempat-empat lelaki dandang ini telah menjalankan tugas tambahan di loji rawatan air sisa. Ini seharusnya tidak dianggap sebagai tugas tambahan kerana mereka terpaksa memikul tanggungjawab yang ditinggalkan di rumah dandang oleh 4 lelaki dandang lain. Yang Arif? Yang Arif, syarikat berpendapat bahawa ia tidak pernah mendiskriminasi 4 orang pekerja dandang yang kononnya tidak dibayar pelarasan gaji sebanyak RM400 sebulan sejak 2017. Kami ingin menjelaskan bahawa 4 orang dandang yang menjalankan kerja tambahan di loji rawatan air sisa sebenarnya adalah lelaki penyejuk, manakala 4 orang pekerja yang dinyatakan didiskriminasi adalah lelaki dandang sepenuh masa. Undang-undang memerlukan lelaki dandang sepenuh masa ditempatkan di rumah dandang untuk menangani sebarang kecemasan, manakala lelaki penyejuk dibenarkan untuk menjalankan tugasan lain. Kami mendoakan pelarasan gaji dan pembayaran sekali sahaja dibuat mengingat kepada 4 lelaki dandang dalam kes ini mulai 2017. Ini adalah keadilan yang kami tuntut. Saya ingin menambahkan, syarikat juga berpendapat bahawa peringatan rasmi kesatuan hanyalah dibangkitkan kira-kira 4 tahun yang lalu, kemudian pada tahun 2020. Dan kelewatan yang melampau ini jelas menunjukkan bahawa aduan kesatuan adalah suatu yang difikirkan semula. Kami percaya bahawa pelarasan gaji sekali dan kenaikan sebanyak RM400 sebulan telah diberikan pada tahun 2016 dan bukan pada tahun 2017 seperti yang telah dinyatakan oleh kesatuan. Pertikaian ini terus berlanjutan dengan setiap pihak menegaskan pendirian mereka. Kesatuan mendoakan pelarasan gaji dan pembayaran sekali sahaja dibuat memihak kepada 4 lelaki dandang, manakala syarikat berpendapat bahawa mereka telah mengikut prosedur yang betul dan tidak mendiskriminasi mana-mana pekerja. Keputusan akhir akan bergantung kepada bukti yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, dan penilaian yang adil adalah oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Setelah mempertimbangkan keseluruhan fakta kes dan kesemua keterangan yang diberikan, Mahkamah dengan ini mendapati bahawa pihak Kesatuan Sekerja memberikan bukti yang kukuh bahawa 4 orang dandang tidak dibayar gaji dan telah didiskriminasi oleh pihak majikan. Berdasarkan kes ini, semua pekerja hendaklah dilayani sama dalam keadaan yang sama baik, dalam keistimewaan dan kewajiban. Dan ia mestilah memastikan bahawa terdapat kesaksamaan di antara orang yang sama ada orang yang mempunyai kedudukan yang sama. Walau bagaimanapun, semua bergantung kepada fakta kes tersebut. Dengan itu, Mahkamah dengan sebulan suara memutuskan bahawa Kesatuan Sekerja diberikan kebenaran untuk menuntut pelarasan gaji sebanyak RM400 sebulan yang dikira mulai hari pertama pada tahun 2017 dan dibayar kepada 4 orang dandang, iaitu Muhammad Rozilan bin Muhammad Rafi'i, Mahfuz bin Harun, Raja Al-Muniatan dan juga Tan Kim Sui yang merupakan seorang pekerja yang sudah bersarah dan digantikan oleh Pobalan Darmaligam dalam tempoh 30 hari dari tarikh ini. Keputusan mahkamah ini menunjukkan bahawa keadilan telah ditegakkan. Pihak Kesatuan Sekerja berjaya dalam tuntutan mereka
dan 4 orang dandang yang didiskriminasi tersebut akan menerima pelarasan gaji yang selaras dengan keadilan dan hak-hak mereka. Dan kolektif antara kesatuan dan syarikat pada Dua saksi menyebut Kita bergambar ramai-ramai. Bergambar ramai-ramai jadi. Trafik. Tari terbenam, jom kosong kalori. IMS Vertika Cemerlang. Aku angkat ke. lelaki bah. 1, 2, 3. Menambah fungsi tugas yang termaksud mengurus yang kritis. Lain cita-cita deh. mantap kok sih. Pandai. Serius guys, serius. Stres lah. Oh, pernah berdiri lah, jangan bercakap gitu. Sama.